Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini saya telah membuat satu laporan polis di IPD Kota Star terhadap kes penghinaan mahkamah oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Ahmad Mazlan dan juga Datuk Seri Azalina Said. Peristiwa ucapan mereka yang berlaku di PWTC 3 hari yang lalu ketika taklimat Presiden kepada ahli-ahli UMNO, terutamanya ketua bahagian dalam kes Mahkamah SRC Najib Tun Razak. Jadi ucapan-ucapan mereka jelas membuat penghinaan terhadap mahkamah, bukan saja mahkamah tetapi juga penghinaan terhadap banyak institusi yang terlibat dalam kes ini, bermula daripada Jabatan Hakim Negara, Jabatan Kehakiman, PDRM, SPRM dan juga seluruh jabatan-jabatan yang terlibat. Jadi bagaimana dalam ucapan-ucapan mereka ini, sama ada Zahid Hamidi, sama ada Azalina Osman ataupun Ahmad Mazlan dan lain-lain perwakilan lain yang juga memberi ucapan yang memberi makna yang sama. Itu mereka mempertikaikan keputusan mahkamah, mempertikaikan beberapa event di dalam mahkamah. Sebagai contoh, mereka mempertikaikan bagaimana mereka menyebut bahawa mahkamah ini tidak berlaku adil disebabkan oleh peluang-peluang yang tidak diberikan kepada Najib Tun Razak. Peluang untuk menukarkan peguam, contohnya peguam untuk memasukkan saksi-saksi baru ataupun bukti-bukti baru tidak diberikan sepenuhnya. Itu gambaran yang mereka ingin berikan kepada rakyat, dan mereka menuduh mahkamah, memfitnah mahkamah, memfitnah institusi yang saya sebutkan tadi ini sebegitu rupa. Padahal mereka telah diberi peluang yang sepenuhnya. Akal Najib Tun Razak hanyalah untuk menjadikan kes ini supaya dilewatkan lagi. Mengapa tidak ada yang mereka nak pertikai dari segi money trail? 42 million, 42 juta. Inilah asasnya kalau nak pertikaian ni. Tetapi mereka tidak mampu untuk pertikai perkara yang sangat asas yang menjadi akhirnya mahkamah di 3 peringkat ini, sama ada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, memberikan 1-0, 3-0 dan 5-0. Tidak ada hujah langsung untuk menolak bagaimana aliran wang yang bermula daripada pinjaman 4 bilion daripada KUAP pergi kepada SRC International, yang akhirnya pergi kepada Gandingan Mentari dan juga Ehsan Perdana, dan daripada sini masuk ke akaun Najib Tun Razak dan digunakan duit itu. Jadi flow inilah, trail inilah yang sepatutnya kalau mereka nak pertikaikan yang ni. Tetapi mereka tidak pergi kepada asas penghakiman ini, tetapi mereka pertikai dari segi mereka menyebut bahawa mahkamah tidak berlaku adil dari segi saksi-saksi baru, bukti-bukti baru, dan juga tidak berlaku adil dari segi untuk apabila peguam baru dilantik, maka selepas itu perlu kepada suatu masa untuk peguam yang baru bersedia. Jadi inilah hujah-hujah mereka. Mungkin beberapa hujah ini boleh kita jawab. Sebagai contoh, saksi yang diantaranya mereka sebut Tan Sri Zeti Aziz dan suami beliau. Semasa di mahkamah tinggi, semasa pihak pendakwaan menawarkan beberapa saksi, maka salah satu daripada saksi yang ditawarkan oleh pihak pendakwaan adalah Tan Sri Zeti dan juga suami dia. Mereka memanggil, mereka membuat interview saksi tersebut dan akhirnya mereka menolak. Jadi jelas bahawa saksi yang mereka kata yang mereka nakkan saksi baru ini telah di-offer kepada mereka sejak di mahkamah tinggi lagi. Sejak di mahkamah tinggi lagi. Dan apabila sampai kepada mahkamah rayuan, maka inilah yang disebut bahawa bukti baru tidak dibenarkan masuk. Dan bukti baru ini yang sebenarnya dibenarkan
Mereka dipanggil, peguam-peguam mereka dipanggil, tetapi mereka tidak hadir. Mereka memberi alasan COVID. Tak apa, mahkamah kata, hakim kata COVID pun kita buat secara online, secara media baru, secara online, secara Zoom dan seumpamanya. Mereka tidak hadirkan diri. Jadi jelas sekali, termasuk yang last sekali adalah mereka mempertikaikan Hakim Datuk Nazlan yang menjadi hakim di Mahkamah Tinggi. Mereka mempertikaikan bagaimana Hakim Nazlan ini terlibat dengan Maybank yang disebut juga mengambil rasuah dan seumpamanya. Tetapi ini daripada laporan RPK yang tidak ada kena-mengena dengan kes ini, yang akhirnya fitnah terhadap Hakim Nazlan ini ditarik sendiri oleh Najib beberapa hari sebelum kes beliau kes terakhir beliau disebut di mahkamah. Jadi jelas membuktikan bahawa ini akal Najib, ini helah Najib, ini helah pihak pendakwaan, pihak pembelaan untuk menangguhkan kes ini, untuk membolehkan beliau berada di luar daripada penjara masa yang lebih panjang. Tetapi saya kira mahkamah melakukan yang terbaik. 9-0, bukan 1-0, bukan 6-3, bukan 4-5, 9-0. Tidak ada apa-apa bukti-bukti baru, tidak ada apa-apa yang hendak dipertikaikan dari segi flow tadi. Jadi jelas bahawa dalam kes SRC International, gambaran yang diberikan oleh mereka-mereka yang berada di PWTC itu hanyalah untuk memfitnah, untuk membuat suatu tuduhan kepada institusi yang terlibat tadi ini, untuk memberi suatu gambaran kepada rakyat supaya rakyat tidak yakin. Dan saya nak supaya pihak polis segera mulakan siasatan dan ambil tindakan di atas apa juga akta yang dibenarkan untuk memastikan bahawa keamanan negara ini dapat terjamin. Dan kita nak supaya bermula daripada sini maruah kehakiman, maruah rakyat, maruah kehakiman dapat diangkat semula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kita pelik adalah sepatutnya kita buat demo, sepatutnya kita marah, sepatutnya kita tidak setuju apabila berlaku campur tangan kuasa eksekutif, menteri-menteri, pimpinan politik melakukan campur tangan terhadap kehakiman. Ini yang sepatutnya. Tetapi dalam kes UMNO ini, bukan mereka bersifat begitu, tetapi mereka marah apabila tidak ada campur tangan daripada pihak politik untuk terhadap kes ini. Dan apabila contohnya Datuk Seri Azalina, dia sebut jelas supaya Perdana Menteri yang ada sekarang menukar AG, sebagaimana Najib menukar AG. Kes ini kita faham bahawa bermula bukan di zaman PH Pakatan Harapan, tapi bermula awal lagi di zaman Najib lagi. Apabila kes ini hendak didakwa oleh Tan Sri Gani Patail AG pada masa itu, maka apa yang Najib buat adalah Najib pecat Gani Patail, pecat Timbalan Perdana Menteri pada masa itu Tan Sri Mahidin, pecat beberapa orang lagi, Syafiq Afdal, pecat Mukhris, dan pecat juga, bukan pecat lah, percepatkan KP Pesuruhjaya SPRM daripada tugas diberhentikan awal. Jadi bermula daripada situ kita melihat bagaimana mereka campur tangan dalam keseluruhan sistem kehakiman dalam negara kita. Tetapi sekarang kita rasa sangat bangga apabila tidak ada lagi campur tangan. Di zaman PH pendakwaan itu berlaku, tetapi sekarang bukan di zaman PH. Sekarang di zaman Perdana Menterinya UMNO Barisan Nasional. Sekarang di zaman PN dan BM memerintah negara. Siapa perintah kita pun tak tahu. Jadi laporan yang saya buat ini, kita nak supaya jangan ada sesiapa juga mencabar keutuhan sistem kehakiman negara kita. Sebab akhirnya dia pergi kepada siapa? Yang tertinggi sekali, sampai kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita nak supaya suatu siasatan dilakukan kepada mereka, dan kita nak supaya rakyat juga bangkit. Inilah UMNO Barisan Nasional.
Kita nak rakyat juga bangkit bahawa yang menyokong Barisan Nasional di kalangan asatizah yang pro-PAS, di kalangan pimpinan PAS juga menyatakan sokongan terhadap seolah-olah Najib ini tidak bersalah dan mereka juga seolah-olah menghina mahkamah. Jadi saya kira supaya semua mereka-mereka ini diambil keterangan, dibuat siasatan oleh pihak polis untuk memastikan keamanan negara kita ini dapat dikekalkan, keharmonian negara kita ini dapat dikekalkan sebagaimana yang ada sekarang. Jangan biarkan walaupun kuasa politik ini mendesak seluruh dewan, mendesak supaya berlaku campur tangan dalam sistem kehakiman negara, kita tidak benarkan ini berlaku. Jadi saya berharap sungguh-sungguh supaya negara kita ini akan lebih baik dengan menolak kedua-duanya sekali mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Menolak UMNO dan juga PAS yang bersekongkol dengan mereka. Jadi saya kira itu sahaja live FB saya pada hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain-lain masa. Saya nak supaya rakyat mempunyai pemikiran yang bebas. Rakyat merdeka akan minda sempena dengan bulan merdeka ini. Rakyat mampu untuk berfikir dan rakyat mampu untuk mendapatkan segala maklumat yang betul untuk memastikan akhirnya negara kita ini dapat dipacu sebagaimana negara-negara lain. Sekian, terima kasih.